Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan mengenai hukum wakaf dan ibtidak. Wakaf daripada sudut bahasa ialah al-habsu, bererti menahan. Secara ringkasnya, ia bermaksud memberhenti bacaan Al-Quran dengan sekali nafas atas sebab-sebab tertentu. Jenis-jenis wakaf. Yang pertama, wakaf intizhari. Daripada sudut bahasa ertinya menunggu, iaitu berhenti pada kalimah yang belum sempurna, seperti mana yang dilakukan dalam proses belajar dan mengajar Al-Quran dalam rangka menguasai cara bacaan dan ilmu qiraat. Hukumnya dibolehkan. Yang kedua, wakaf iktibari. Daripada sudut bahasa ertinya memberi keterangan, iaitu berhenti pada kalimah yang belum sempurna, sebagaimana yang dilakukan seorang ustaz atau guru dalam proses menguji muridnya, seperti dalam ujian hafazan Al-Quran. Hukumnya dibolehkan. Yang seterusnya, wakaf istirari. Daripada sudut bahasa ertinya darurat, iaitu berhenti pada bacaan yang belum sempurna, maknanya atas sebab darurat dan tidak sengaja atau kerana terpaksa, seperti batuk, bersin, lupa, kehabisan nafas, menjawab salam, dan hukumnya dibolehkan. Yang keempat, wakaf ikhtiyari. Daripada sudut bahasa ertinya memilih, iaitu berhenti pada kalimah yang sesuai mengikut pilihan sendiri, bukan kerana iktirari darurat atau intizhari menunggu, dilakukan kerana memahami kaedah wakaf dan ibtidak serta ilmu bahasa Arab. Yang seterusnya, wakaf ikhtiyari. Wakaf tamu. Tamu bererti sempurna kalimahnya, bererti sehingga tidak bertemu kalimah lain, sama ada daripada sudut lafaz mahupun makna kalimah atau pada ayat. Selepasnya, tandanya iaitu wakaf lazim. Mim, al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Yang seterusnya, wakaf kafi. Kafi bererti cukup, berhenti pada kalimah yang tidak ada kaitan pada lafaz, tetapi ada kaitan pada makna. Tandanya iaitu wakaf jaiz, huruf jim. Yang ketiga, wakaf qabih. Qabih bererti buruk, berhenti pada makna yang buruk kerana susunan yang tidak sempurna atau kerana masih bersangkutan dengan kalimah sebelum dan selepasnya, sama ada pada lafaz atau makna. Tandanya iaitu adamul waqaf, dilarang berhenti. La. Yang keempat, wakaf hasan. Hasan bermaksud baik, berhenti pada kalimah yang sempurna susunannya tetapi masih bersangkutan dengan kalimah sebelum atau selepasnya. Tandanya iaitu al-wasil aula. Yang seterusnya mengenai ibtidak. Ibtidak daripada sudut bahasa pula bererti memulakan. Bermaksud memulakan bacaan Al-Quran hanya pada kalimah yang tidak merosakkan pengertian dan susunan makna kalimah atau ayat. Hukum ibtida. Hukum ibtida ini hanya terdapat pada bentuk ikhtiari sahaja, iaitu yang pertama, ibtida tam, memulakan bacaan yang tidak ada hubungan dengan kalimah sebelumnya pada lafaz dan juga makna. Yang kedua, ibtida hasan, memulakan bacaan kerana masih ada hubungan dari segi lafaz dengan sebelumnya. Yang ketiga, ibtida kafi, memulakan bacaan daripada satu kalimah yang mempunyai hubungan makna dengan lafaz sebelumnya. Yang keempat, ibtida kabih, memulakan bacaan kerana susunan kalimah menjadi rosak disebabkan terlalu hampir kaitannya lafaz dan makna dengan kalimah sebelumnya. Sattah. Daripada sudut bahasa, sattah bererti menahan. Di dalam Al-Quran, sattah berlaku pada tempat iaitu pada surah Al-Kahfi ayat 1, surah Yasin ayat 52, surah Al-Qiyamah ayat 27, surah Al-Mutaffifin ayat 14. Seterusnya, 4 langkah praktis atau cara membaca sattah. Pertama, diam sejenak sambil menahan suara. Yang kedua, tempoh menahan adalah 2 harakat.
Yang ketiga, dilakukan tanpa bernafas dengan nafas yang sama. Dan akhir sekali, yang keempat, diniatkan untuk menyambung kembali bacaan. Katu, dari segi bahasa, memutuskan bacaan. Pembaca berniat memberhentikan bacaan Al-Quran perlu berniat serta melafazkan istiazah untuk memulakan bacaan. Berikut terdapat beberapa perbezaan antara wakaf, saktah dan katu. Dari segi bacaan, wakaf terputus, saktah tidak terputus, katu terputus. Seterusnya, dari segi nafas, wakaf terputus, saktah tidak terputus, katu terputus. Manakala dari segi niat, wakaf tidak terputus, saktah tidak terputus, katu terputus. Dan akhir sekali, dari segi istiazah, wakaf tidak perlu, saktah tidak perlu, katu perlu. Panduan tanda wakaf dan tanda bacaan dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama bernama tanda wakaf lazim. Tanda wakaf ini bersimbol seperti huruf mim. Pengertiannya adalah tanda wakaf lazim yang menunjukkan mesti berhenti. Contoh ayat adalah pada surah An-Nisa ayat 118 pada halaman 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Shadaqallahul azim. Yang kedua bernama tanda wakaf jaiz, bersimbol seperti huruf jim. Pengertiannya adalah tanda wakaf jaiz iaitu harus, yang menunjukkan boleh wakaf atau wasol dan hukumnya adalah sama. Contoh ayat adalah pada surah Al-Baqarah ayat 45 pada halaman 7. Saya akan berikan dua contoh wajah bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wajah pertama. Wajah kedua adalah wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Yang ketiga bernama tanda wakaf qabih, bersimbol seperti lam alif. Pengertiannya adalah tanda wakaf qabih iaitu tidak elok, yang menunjukkan dilarang berhenti. Contoh ayat adalah pada surah Al-Ma'idah ayat 9 pada halaman 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Lihat cara bacaan saya tidak berhenti pada wakaf qabih itu yang bertanda lam alif. Walau bagaimanapun, di dalam Al-Quran wakaf dan ibtidak memberi panduan jika kita tidak cukup nafas, berhentilah pada lahum maghfirah, lalu mengulangnya dari lahum maghfirah ila akhir ayat. Hal ini kerana untuk menjaga terjemahan serta cara bacaan kita. Shadaqallahul azim. Yang keempat bernama tanda wakaf hasan, bersimbol seperti sod lam ya sili. Dulu pada ketika saya mengaji, masyhur simbol ini dipanggil simbol sili. Okey. Pengertiannya adalah tanda wakaf hasan iaitu baik, yang menunjukkan boleh wakaf dan wasol, namun wasol lebih baik. Contoh ayat adalah pada surah Al-Baqarah ayat 5 pada halaman 2. Saya akan memberikan dua wajah cara bacaan, iaitu cara bacaan yang baik dan cara bacaan yang lebih baik. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wajah kedua, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Shadaqallahul azim. Yang kelima bernama tanda waqaf kafi, bersimbol seperti qaf lam ya. Juga ketika saya mengaji dulu, masyhur simbol ini dipanggil killi. Okey, pengertiannya adalah tanda waqaf kafi, iaitu cukup, yang menunjukkan boleh wakaf dan wasal, namun wakaf lebih baik. Contoh ayat adalah pada surah Al-Baqarah ayat 95 pada halaman 15. Saya akan berikan dua wajah cara bacaan, iaitu yang baik dan lebih baik. Yang pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Yang kedua, walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Yang kedua adalah yang lebih baik. Shadaqallahul azim. Yang keenam bernama tanda saktah, bersimbol seperti huruf sin. Pengertiannya adalah tanda saktah menunjukkan berhenti dalam kadar 2 harakat tanpa mengambil nafas jika bacaan diwasalkan. 4 langkah praktis atau cara membaca saktah. Yang pertama adalah diam sejenak sambil menahan suara. Yang kedua, tempoh menahan adalah 2 harakat. Yang ketiga, dilakukan tanpa bernafas, iaitu dengan nafas yang sama. Yang keempat, diniatkan untuk menyambung kembali bacaan. Contoh ayat adalah pada surah Al-Qiyamah ayat 27 pada halaman 578. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qila man raq. Shadaqallahul azim. Yang ketujuh bernama tanda waqaf ta'anuq, bersimbol seperti 3 titik 2 tompak pada atas ayat. Pengertiannya adalah tanda waqaf ta'anuq iaitu mu'anaqah, yang menunjukkan harus waqaf, iaitu berhenti pada salah satu tempat sahaja. Di sini bermaksud harus berhenti, tidaklah mesti berhenti. Hal ini kerana segelintir atau setengah kita memahami bahawa simbol ini dimestikan berhenti pada salah satu tempat sahaja, sedangkan ia boleh diwasalkan pada satu ayat tersebut. Contoh ayat adalah surah Al-Baqarah ayat 2 pada halaman 2. Saya akan berikan beberapa wajah cara baca. Yang pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang kedua, Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Yang ketiga, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang masyhur adalah yang ketiga, yang biasa kita dengar. Shadaqallahul azim. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.